Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada pelayar-pelayar Facebook, Instagram dan YouTube channel Khalifah Pancake. Saya Irwan Shah kembali bertemu anda pagi ni. Intro dah macam DJ yang bertugas di radio pula. Pada video je kan. Okey, apa dah sangat bila dah hidup ditadikan lahir sebagai DJ, apa saja suasana cakap pun dah jadi macam DJ. Okey, apa yang saya nak kongsikan pagi ni dekat rumah sini merupakan zoo negara untuk kura-kura dengan ikan puyuh dan ikan-ikan kecil-kecil ni. Tapi apa yang meronokkan saya nak tunjukkan dengan tuan pagi-pagi ni, di tempat saya selalu baca Yasin pagi-pagi, tempat saya baca Quran. Saya suka melihat binatang-binatang kesayangan saya ni. Bila dia dengar saya baca Quran, masing-masing mula stop. Kalau ikan berenang dia berhenti. Kura-kura ni pula dia memanjat-manjat, terjuluk-juluk kepala dia nak dengar saya baca Quran. Masya Allah, rupanya binatang suka dengar bila kita sebut-sebut nama Allah. Sebab binatang ini berzikir. Hukum untuk binatang ni, dia tak ada syurga neraka. Tapi di dunia jika dia berzikir, selagi berzikir dia akan hidup. Sebab tu tak mustahil kita tengok ular umur beratusan tahun, buaya umur ratusan tahun, badan besar. Tapi bila mereka berhenti berzikir, mereka mati. Tak macam manusia dengan jin. Allah tak hukum macam tu. Walaupun mereka buat dosa hari-hari, mereka lupa Allah pun Allah masih bagi rezeki, masih lagi izinkan mereka nak berkahwin isteri yang cantik-cantik, masih dapat pakai kereta mewah. Maksud dengan jin ni lupa diri. Tapi hukuman untuk jin dan manusia di akhirat, jika mereka balik sebagai orang yang taat, akan dapat syurga Allah. Jika tidak, na'udzubillah min zalik, neraka menanti. Jadi ini kita kongsi pagi ni sambil saya baca Yasin. Tengok gelagat anak-anak angkat kesayangan saya, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أقلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Lihat saya baca. Bila saya baca, mereka punya gembira dengar suara tuan dia baca Quran. Julur kepala dia. Subhanallah, saya datang dekat lagi tu nak dengar. Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim, 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 Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Lihat tuan-tuan, macam mana gelagat anak-anak angkat kesayangan saya ni. Dengar bapa angkat dia baca Quran, berzikir, mereka berkumpul di situ. Tengok, subhanallah. Itu tuan-tuan tak tengok kalau malam saya tidur, mereka semua tidur menghadap arah kiblat.
Mana arah kiblat saya di situ, mereka akan tidur menghadap. Subhanallah. Ini tengok adik-adik diorang ni. Adik-adik ke Pak Umar saya tak tahulah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Manja sangat tu. Nak ngintai Abang DJ mengaji ya. Suka dengar, masya-Allah, insya-Allah. Okeylah. Setakat ini saja dulu yang dapat kita bersama-sama, insya-Allah. Lain masa lain ketika kita jumpa lagi. Dan sebenarnya kita perbanyakkanlah baca Quran, dengan perbanyakkanlah berzikir dalam rumah kita. Paling tidak pun kita latihlah anak isteri kita setiap masa, setiap ketika, perbanyakkan cakap tentang mafhum kalimah la ilaha illallah. Itulah kalimah dakwah, rukun Islam yang pertama. Ini kita jaga rukun Islam yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima. Rukun Islam yang pertama kita tak jaga. Apa itu rukun Islam pertama? Kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila kita ada kalimah ni, Allah perintah supaya kalimah ni kita perkatakan lagi dan lagi. Qaulan sadida yuslih lakum a'malakum. Jadi Allah SWT perintah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Kepada orang yang selalu cakap tentang kebesaran Allah, tak ada perkataan lebih baik daripada perkataan yang memuji-muji Allah. Contoh, kita makan tapi makanan tak bisa bagi kenyang, yang mengenyangkan adalah Allah SWT. La ilaha illallah. Kita naik kenderaan, bukan kenderaan yang sampaikan kita, sebenarnya hakikat Allah yang izinkan untuk kita sampai. La ilaha illallah. Kita dahaga, kita minum air, air tak boleh hilangkan dahaga. Yang hilangkan dahaga siapa? Allah SWT. Kita berkahwin, kita bersama, berjimak, bersetubuh dengan isteri kita, tapi kita mau yakin yang bagi kita anak bukan kita yang bagi anak dengan izin Allah. Diorang berkahwin macam-macam tongkat. Air tongkat Ali pun dia minum, tongkat Jaafar, tongkat Rosman, semua dia minum, tapi tak dapat anak juga. Dan begitu orang yang baru kahwin sebulan 2 bulan, isteri dah mula mengandung. Jadi ini semua adalah ketentuan Allah. Bukan salah itu, bukan salah ini. Allah dah tentukan. Ada orang bercinta bagai nak rak, rupa bukan jodoh dia. Ada orang tak pernah bercinta, mak bapak kenalkan, tahu dah kahwin dia. Jadi kita jangan risau benda yang Allah dah tetapkan. Jodoh, mati, hidup, rezeki kita semua Allah dah tetapkan beratus tahun sebelum roh kita diciptakan lagi. Yang kita nak risau, iman yang kita dapat ni, kita lahir sebagai Islam, tidak ada jaminan dari Allah. Belum tentu kita lahir sebagai Islam, mati sebagai Islam jika kita tak usaha untuk kekal dalam Islam. InsyaAllah tuan-tuan, sama-sama kita renung kerisauan yang patut ada. Bukan besok nak makan apa, kejap lagi sarapan nak makan apa. Jika Allah dah takdirkan ini rezeki kita, pasti akan sampai dalam apa saja keadaan. Allah tunjukkan kehebatan Allah, bahawa Allah SWT berkuasa untuk ciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa tanpa ada mak bapak. Yang kedua, Allah tunjukkan kehebatan Allah dalam Quran, cerita tentang kelahiran Nabi Isa AS. Ibunya bisa mengandung tanpa ada suami, tanpa ada laki, hanya Allah campakkan roh terus ke dalam perut Siti Maryam AS. Dan kita ini Allah jadikan berasbab. Kahwin asbab, ada anak, minum asbab, hilang dahaga. Tapi zaman dulu-dulu Allah tunjukkan kehebatan Allah. 3 perkara ni Allah boleh buat berlawanan asbab, tanpa asbab, dengan asbab. Bukan untuk dilahirkan risau tentang asbab ni, kita risau hubungan kita dengan Maha Pencipta asbab. Kan bos dah kata kat belakang tu kita nak kukuhkan tapak dengan tiang. Bila tapak dengan tiang bangunan kita power, kuat, kukuh, barulah orang nak datang beli. Ini kau sibuk dengan pagang ke? Jadi insya-Allah daripada Sedi Malaysia Khalifah bangkit, bangkitlah setiap umat Islam di seluruh tanah Melayu ini untuk kita sama-sama bina iman kita hanya dengan cara dakwah ilallah. Dakwah ni bukan kerja orang tabligh. Dakwah bukan hak orang tabligh, bukan dakwah milik mufti ke siapa-siapa. Dakwah adalah kerja Nabi SAW, dan dakwah ini telah diamanahkan kepada umat ini. Sebab tu Allah SWT muliakan kita dengan bacaan kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Kita dihantarkan, dihuruj oleh Allah di dunia yang sementara, khuruj dalam masa yang singkat 40-60 tahun ni, untuk tujuan apa? Amal bin ma'ruf, ajak manusia kepada la ilaha illallah, nahi anil munkar, ajak manusia buang segala syirik. Sayang pada Allah semuanya makhluk, langsung tak boleh buat apa-apa, tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat. Jadi itu saja mukadimah saya pagi ni. Semoga anda semua dan saya cuma sentiasa hidup dalam dekapan rahmat dan hidayah Allah SWT. Jaga solat, tutup aurat, apalah sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.